Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Isa binti Abdul Yazid, nombor mencik 23004496 daripada kumpulan 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Syamini dan Hadi. Memegang nombor mencik 23004493. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Azizatin Aliyati binti Nur Azizi. Nombor wajib 23004414. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Salimi, nombor matrik U210091. Kita lihat ianya apa masalah kita. Ada dua perkara yang ingin saya tuliskan. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Isu kemiskinan bandar. Hakikat sebenar kemiskinan ni ada. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang berlaku hampir di seluruh dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan kemiskinan? Miskin itu didefinisikan oleh Pengerusi Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzri Mahidi pada tahun 2022 menyatakan bahawa definisi miskin mutlak merujuk kepada pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK, iaitu kurang daripada RM1,198, dan definisi kemiskinan mutlak merujuk kepada mereka yang mendapat pendapatan kurang daripada RM2,589. Berdasarkan statistik Bank Data Kemiskinan Nasional ataupun IKASIK, seramai lebih kurang 100,000 ketua isi rumah KIR direkodkan di seluruh negara, dan mereka ini adalah golongan yang diklasifikasikan sebagai miskin dan miskin tegar. Turut direkodkan dalam sistem ini adalah penerapan umur mereka di antara umur 15 tahun sehingga umur 60 tahun. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa seawal umur 15 tahun lagi, mereka ini sudah diklasifikasikan sebagai miskin dan miskin tegar. Islam mentarifkan kemiskinan iaitu apabila berlaku keperluan primer yang tidak mencukupi secara menyeluruh. Syariat Islam mengkategorikan keperluan primer sebagai keperluan asas iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan dan memulakan perbincangan kita pada hari ini dengan membincangkan tentang kemiskinan menurut perspektif Al-Quran. Baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan definisi miskin. Jadi, pernahkah kita tertanya, apakah itu miskin? Miskin dari sudut etimologi adalah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu sin, kaf dan nun yang bermaksud diam, tidak bergerak atau tempat tinggal seseorang. Menurut Mahmud Ibnu Abdul Rahim, perkataan miskin itu sendiri yang mengandungi perkataan mim di dalamnya merupakan mim ziyadah yang berasal daripada wazan mif'il. Manakala dari sudut terminologi pula, menurut Rashid Buddha, miskin merupakan orang yang tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Sebenarnya, dalam perspektif syariat Islam itu sendiri, miskin merupakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan asas mereka, dan antara keperluan asasnya tiga yang utama adalah makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Terusnya, kita beralih pula kepada definisi fakir. Fakir berasal daripada perkataan fa, qaf dan ra yang diambil daripada akar kata bahasa Arab faqara yafkuru faqara. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit karya Ibrahim Mustafa, kata fakir merupakan jamak daripada perkataan fuqara yang bermaksud tulang belakang pada punggung. Dan daripada definisi tersebutlah munculnya perkataan fakir yang menunjukkan seolah-olah seseorang itu memikul bebanan yang amat berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Dari sudut terminologi pula, definisi fakir adalah merujuk kepada orang yang tidak memiliki harta benda ataupun tidak mempunyai pendapatan, ataupun orang yang mempunyai pendapatan tetapi pendapatan mereka tidak mencukupi 1/2 daripada keperluan asas mereka. Justru, apa yang kami dapat simpulkan, definisi fakir dan miskin sebenarnya secara umum dapat kita fahami mempunyai makna yang sama. Akan tetapi, mereka mempunyai makna yang tersendiri. Saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan menjelaskan tentang tafsiran makna fakir dan miskin menurut 4 mazhab. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mendefinisikan fakir dan miskin daripada aspek sifat meminta itu sendiri, di mana fakir dari sudut definisi mazhab Hanafi mendefinisikan fakir itu adalah orang yang dalam kekurangan tetapi mereka tiada sifat meminta untuk meminta pertolongan walaupun mereka dalam kesusahan. Manakala orang miskin pula adalah sebaliknya. Orang miskin pula adalah orang yang
kurang berkemampuan, tetapi mereka mempunyai sifat meminta-minta untuk memohon pertolongan kepada orang lain. Seterusnya, dalam mazhab Maliki, mereka mendefinisikan takrif fakir dan miskin daripada aspek penelitian terhadap keperluan seseorang itu, sama ada keperluan mereka cukup setahun ataupun tidak. Di mana, sebagai contoh, mazhab Maliki mendefinisikan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, manakala orang fakir adalah orang yang mempunyai harta, tetapi harta mereka tidak cukup untuk memenuhi keperluan asas mereka. Manakala di dalam mazhab Hambali, mereka mendefinisikan fakir dan miskin itu daripada aspek had kifayah, di mana orang fakir menurut definisi dan pendapat di dalam mazhab Hambali adalah orang yang mempunyai harta, tetapi harta mereka kurang daripada separuh daripada keperluan asas mereka. Manakala sebaliknya, orang miskin pula adalah orang yang juga mempunyai harta, tetapi harta mereka tidak cukup separuh daripada keperluan asas mereka. Dan di sini dapat kita lihat perbezaan had kifayah untuk melabelkan atau mendefinisikan orang fakir dan orang miskin. Definisi fakir menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta sama sekali. Dan disebabkan itu, kita hendaklah membantu orang yang fakir bagi memenuhi keperluan asas mereka. Manakala orang miskin pula bagi mazhab Syafi'i adalah orang yang memiliki pekerjaan dan juga mempunyai harta, tetapi harta mereka tidak mencukupi keperluan asas mereka. Dan hendaklah kita tahu juga bahawa pendapat daripada mazhab Syafi'i ini merupakan pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama, kerana mazhab Syafi'i menggunakan penelitian terhadap pemilikan harta dan pekerjaan untuk melabel seseorang itu fakir ataupun miskin. Dan satu fakta menarik yang digunakan adalah pendapat mazhab Syafi'i ini digunakan untuk mengkategorikan seseorang itu layak untuk mendapatkan zakat ataupun tidak, kerana definisi fakir dan miskin dianggap tepat oleh jumhur. Seterusnya, saya akan menjelaskan ataupun menyaraikan ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan fakir dan miskin di dalamnya. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran terdapat pelbagai ayat yang menekankan tentang perkataan fakir dan miskin itu sendiri. Dan fakta menarik adalah, di dalam Al-Quran terdapat 33 ayat yang menerangkan tentang fakir dan miskin. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran. Dan antara salah satu ayat yang mengandungi perkataan fakir di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat ke-273. Menurut tafsir Al-Qurtubi juga, fuqara yang merujuk kepada orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah dalam berdasarkan ayat tersebut juga, kerana mereka digelar fakir kerana mereka juga tidak mempunyai sifat meminta-minta walaupun dalam kekurangan. Ayat ini mengajar kita juga, walaupun ayat ini khusus untuk orang muhajirin, akan tetapi kita boleh mendapat ibrah daripada ayat ini, kerana apabila kita melihat orang yang tidak berkemampuan, walaupun mereka tidak menunjuk-nunjuk, tapi kita sendiri mempunyai inisiatif untuk membantu mereka sebagai sesama Islam. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang kemiskinan dari perspektif Al-Quran, kita akan teruskan pula dengan kemiskinan dari perspektif ekonomi politik Islam. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat pelbagai pendapat tentang apakah takrifan politik ekonomi itu sendiri. Jadi antara pendapat yang ada, iaitu politik ekonomi itu merupakan satu perkaitan antara ilmu sosiologi, ilmu ekonomi juga ilmu politik, yang mana ia menunjukkan perkaitan antara setiap ilmu ini terhadap satu sistem ekonomi tersebut. Adapun sebagai penjelasan yang lebih jelas, politik ekonomi ini merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan ataupun tadbiran untuk menjamin tindakan tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada ekonomi negara tersebut. Ada juga pandangan lain yang mengatakan bahawa politik ekonomi merupakan satu set soalan yang merupakan set soalan daripada interaksi antara ekonomi dan politik itu sendiri. Jadi daripada pertembungan antara ekonomi dan politik terwujud satu set soalan untuk diutarakan untuk mewujudkan satu sistem ekonomi, iaitu ekonomi politik. Manakala politik ekonomi menurut Islam pula adalah apabila diberatkan politik ekonomi dengan Islam itu, ia bermaksud memberi penekanan terhadap etika-etika Islam, syariat Islam di dalam pelaksanaan politik ekonomi tersebut. Pada hakikatnya, Islam ini bukan sahaja sebuah agama, tapi Islam juga menekankan tentang ibadah, akidah maupun muamalat. Jadi pelaksanaan politik ekonomi secara Islam ini ialah kita menekankan etika-etika Islam di dalam politik ekonomi tersebut. Seterusnya kita pergi kepada kemiskinan itu sendiri daripada segi perspektif politik ekonomi Islam. Di mana kemiskinan ini sebenarnya merupakan satu musuh utama kepada sebuah negara. Kerana bila adanya kemiskinan akan berlaku pertemuan antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu. Sama ada pertemuan itu adalah pertemuan yang baik ataupun tidak baik. Namun begitu, pertemuan yang baik seperti memberi nafkah kepada golongan yang tidak mampu amat memberi kesan kepada negara dan terbukti akan membawa kepada keharmonian pada sebuah negara. Dan dalam Islam sendiri menekankan bahawa umatnya untuk menginfakkan harta atau bersedekah kepada golongan yang tidak mampu, seperti dalam dalil Quran iaitu surah Ali Imran ayat ke-92, yang maksudnya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang paling maksimum sebelum kamu menginfakkan sebagian pada harta kamu yang kamu cintai.
dan apa sahaja yang kamu infakkan itu, maka semuanya Allah akan mengetahuinya. Maksudnya di sini bermaksud satu galakanlah kepada umat-umatnya untuk terus menginfakkan harta, kerana ada juga tafsir daripada tafsir beberapa alim ulama yang mengatakan bahawa maksud menginfakkan harta itu ia merupakan satu amalan yang amat tinggi dalam amalan jariah. Bermaksud kita akan mencapai amalan jariah yang paling tinggi selagi kita tidak menginfakkan harta kita kepada golongan yang mampu. Namun begitu, walaupun Islam menerapkan umatnya untuk menginfakkan harta atau bersedekah kepada golongan yang tidak mampu, namun Islam juga menggalakkan umatnya untuk setiap umatnya berusaha untuk memajukan diri sendiri, seperti tidak mengharapkan bantuan orang lain sahaja, ataupun kita perlu juga untuk memanfaatkan setiap sumber yang ada di bumi ini untuk kepentingan sendiri ataupun kemajuan diri sendiri. Jadi masuk kepada punca yang pertama, pengangguran. Seperti kita tahu, pekerjaan merupakan perkara yang penting bagi setiap individu, kerana dengan pekerjaan, setiap individu mampu mendapatkan sebuah pendapatan yang utama bagi menjana sara hidup mereka. Dan pengangguran merupakan perkara yang mengelakkan ataupun menyebabkan golongan-golongan masyarakat ini tidak mampu untuk bekerja. Dan secara umumnya, pengangguran dialami oleh dua-dua pihak, sama ada golongan yang mampu ataupun tidak mampu. Namun bagi golongan yang mampu, mereka kebiasaannya mengalami pengangguran yang peralihan, iaitu pengangguran yang mana penawaran pekerjaan lebih tinggi dibanding permintaan pekerjaan. Di mana di sini mereka hanya menganggur kerana mereka perlu memilih pekerjaan mana satu yang mereka nak atau mereka lebih minati, berbanding berlainan dengan mereka yang tidak mampu ataupun tidak berkemampuan. Mereka akan mengalami pengangguran struktur, yang mana pengangguran struktur ini ialah pengangguran yang melibatkan mereka tidak dipilih oleh majikan kerana mereka tidak mempunyai kemampuan atau kebolehan yang mencapai aspek yang diperlukan. Baik, pergi kepada faktor yang kedua, iaitu faktor awak penyakit, yang mana bagi penyakit ini dia ada dua situasi, sama ada. Pertama, penyakit itu menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan menyebabkan penyakit. Bagi situasi pertama tadi, iaitu wabak penyakit mampu menyebabkan kemiskinan, yang mana apabila seorang itu mengidap penyakit akan menyebabkan mereka mempunyai masalah kekuatan fizikal, yang mana mereka tidak mampu untuk melakukan pekerjaan. Hal ini kemudiannya menyebabkan mereka untuk gagal mendapatkan sumber pendapatan bagi menyara hidup mereka. Bagi situasi yang kedua, iaitu kemiskinan menyebabkan penyakit, seperti mana kita dapat lihat daripada data yang dikeluarkan oleh Badan Kesihatan Dunia, iaitu World Health Organization, iaitu kira-kira 45% kematian dalam kalangan lingkungan kanak-kanak 5 tahun adalah disebabkan daripada kekurangan nutrisi. Dan perkara ini kebanyakannya berlaku di negara yang kurang mundur ataupun negara yang sangat mundur. Daripada sini dapat dilihat bahawa kebanyakan mereka yang miskin ini tidak akan bawa mereka kepada masalah kesihatan. Hal ini kerana apabila mereka miskin, mereka tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang cukup atau makanan yang berkhasiat. Jadi dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan dan bagaimana penyelesaiannya menurut ekonomi Islam. Penyelesaian ekonomi dapat dilihat dari 3 aspek, iaitu yang pertama tanggungjawab individu, kedua tanggungjawab sosial dan yang ketiga tanggungjawab negara. Jadi yang pertama saya akan menerangkan dahulu penyelesaian kemiskinan dari aspek tanggungjawab individu, iaitu yang pertama bekerja ataupun berusaha sendiri. Islam sangat menitik beratkan umatnya untuk menyara kehidupan sendiri dengan keluar bekerja. Hal ini dapat dilihat apabila Islam menetapkan nilai yang sangat tinggi pada umatnya yang berusaha sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang mana Allah berfirman, bumi ini telah diberikan kepada kamu, jadi carilah rezeki dari apa yang Allah kurniakan itu sendiri. Islam menolak dengan tegas umatnya yang berfikiran bahawa kemiskinan ini adalah suatu cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan bukanlah sesuatu masalah yang perlu diselesaikan. Jadi pentingnya di sini sebagai umat Islam, kita memahami dan menyedari bahawa Al-Quran itu sendiri menitik beratkan dan menggalakkan kita untuk mencari keselesaan sendiri untuk menyara kehidupan dengan keluar bekerja dan berusaha sendiri. Ini saya akan menerangkan cara penyelesaian kemiskinan dalam ekonomi Islam. Okay, cara yang pertama adalah zakat. Terlebih itu kita mengetahui apa itu zakat, apa makna zakat. Menurut Al-Hadis, kata dasar zakat berarti bertambah atau tumbuh. Dia membawa kepada tanaman tumbuh. Apabila tanaman tumbuh tanpa cacat celah, maka dia dinamakan bersih. Kata dasar zakat berarti bermakna taharah, iaitu suci. Firman Allah dalam surah Al-Syar ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha, iaitu bermaksud
sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Okey, menyucikan jiwanya bermaksud apabila orang kaya menunaikan kewajipan zakat, maka mereka akan terhindar daripada sifat-sifat bakhil. Zakat juga merupakan rukun Islam yang 5. Zakat juga berarti iaitu memindahkan harta milik tertentu kepada orang yang tertentu, terutamanya kepada fakir miskin. Utama zakat adalah untuk memenuhi keperluan asasi, terutamanya untuk fakir dan miskin, dan di samping itu untuk kebajikan yang lain juga. Cara penyelesaian zakat ini terbagi kepada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pungutan zakat, yang kedua adalah pembahagian zakat. Okay, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pungutan zakat. Pungutan juga dibahagikan kepada 8 golongan yang mana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Iaitu golongan pertama adalah fakir, golongan kedua adalah miskin, golongan ketiga amil, golongan keempat mu'allaf, golongan kelima waqif, golongan keenam gharimin, golongan ketujuh fisabilillah, golongan ke-8 adalah ibnu sabil. Dari aspek lain juga, zakat ini dibahagikan mengikut tempat. Apabila zakat itu dipungut, maka zakat itu perlulah dibahagikan kat tempat yang dipungut. Kalau jika ada lebihan, barulah boleh dibahagikan kepada tempat lain. Dan matlamat utama zakat adalah untuk membasmi kemiskinan kat setempat. Pada hari ini saya akan menerangkan cara penyelesaian kemiskinan dalam ekonomi Islam. Okay, cara pertama adalah zakat. Tapi itu kita mengetahui apa itu zakat, apa makna zakat. Menurut Al-Wahhadi, dasar zakat berarti bertambah atau tumbuh yang membawa kepada tanaman tumbuh. Apabila tanaman tumbuh tanpa cacat cela, maka ia dinamakan bersih. Pada dasar zakat berarti bermakna tahar, iaitu suci. Firman Allah dalam surah Al-Syam ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada akhirah man zakkaha, itu bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Okey, menyucikan jiwanya bermaksud apabila orang kaya menunaikan kewajipan zakat, mereka akan terhindar daripada sifat-sifat bakhil. Zakat juga merupakan rukun Islam yang 5. Zakat juga berarti iaitu memindahkan harta milik tertentu kepada orang yang tertentu, terutamanya kepada fakir miskin. Utama zakat adalah untuk memenuhi keperluan asasi, terutamanya untuk fakir dan miskin, dan sampai itu untuk kebajikan yang lain juga. Juga dibahagikan kepada 8 golongan yang mana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Iaitu golongan pertama adalah fakir, golongan kedua adalah miskin, golongan ketiga amil, golongan keempat mu'allaf, golongan kelima waqif, golongan keenam gharimin, golongan ketujuh fisabilillah, golongan ke-8 adalah ibnu sabil. Dari aspek lain juga, zakat ini dibahagikan mengikut tempat. Apabila zakat itu dipungut, maka zakat itu perlulah dibahagikan kat tempat yang dipungut. Kalau jika ada lebihan, barulah boleh dibahagikan kepada tempat lain. Dan matlamat utama zakat adalah untuk membasmi kemiskinan kat setempat. Dan seterusnya, cara penyelesaian kemiskinan dalam ekonomi Islam yang ketiga, iaitu Baitul Mal. Baitul Mal dalam bahasa Arab bermaksud rumah harta, dalam bahasa moden adalah Perbendaharaan Negara ataupun Kementerian Kewangan. Baitul Mal ini berfungsi untuk menyimpan segala harta, segala jenis harta dan barang-barang yang berharga. Dan matlamat utama Baitul Mal adalah untuk membantu orang-orang miskin ataupun orang yang memerlukan. Jadi hubungan antara Baitul Mal dengan usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan adalah segala jenis harta disimpan di dalam Baitul Mal ini adalah hak orang fakir dan miskin di dalamnya. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka hasil-hasil di Baitul Mal mereka menggunakan sepenuhnya, terutamanya untuk membantu fakir dan miskin. Dan Rasulullah pernah bersabda, baginda ni bertanggungjawab sepenuhnya untuk membantu orang miskin dan orang yang kurang bernasib baik. Selain itu, cara penyelesaian kemiskinan dalam ekonomi Islam yang kedua adalah dengan mengeluarkan sedekah. Sedekah bermaksud adalah yang benar. Kita juga adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, iaitu secara bermakna secara sukarela ataupun sebaliknya. Juga dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu material dan non-material. Material ini adalah contohnya memberikan santunan kepada anak yatim misalnya, sejumlah wang tertentu, dan bahagian kedua adalah dan material, iaitu memberikan senyuman sehabis mungkin kepada orang lain. Hukum sedekah adalah sunnah, yang mana dia digalakkan untuk bersedekah, yang mana sebelum ni
sebelum zakat diwajibkan, sedekah ni adalah perkara yang digalakkan, yang mana menjadi punca untuk membantu orang fakir dan miskin. Sedekah juga bukan dari segi moral je, tapi dalam pengakuan syariah, sedekah adalah amat digalakkan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Penyelesaian seterusnya dalam aspek tanggungjawab sosial ialah memberi nafkah. Nafkah ialah berikan belanja atau sara hidup kepada seseorang yang diwajibkan ke atasnya, sama ada isteri, anak-anak ataupun orang yang berada di bawah tanggungannya. Ia merangkumi kategori seperti makanan, pakaian, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi apakah sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ke atas seseorang? Yang pertama, sebabnya ialah perkahwinan. Jadi seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri, anak dan anak-anaknya. Walaupun isteri sudah mempunyai pendapatan sendiri, dan nafkah yang diberikan kepada isteri mestilah memenuhi keperluan seharian si isteri dan anak-anak itu sendiri. Sekiranya seorang suami itu mempunyai lebih daripada seorang isteri, maka dia perlulah berlaku adil dalam memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Dan ini yang dicerminkan dalam agama Islam yang menggalakkan umatnya untuk menerbitkan rasa kasih sayang dan kedamaian dalam sebuah institusi kekeluargaan. Seorang Muslim itu diberikan tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada ahli keluarganya yang sangat-sangat memerlukan. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana saya rumuskan dalam ayat ini. Allah berfirman bahawa ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, dan begitu juga dengan waris terdekat. Aspek terakhir dalam penyelesaian kemiskinan adalah aspek tanggungjawab negara. Tugas kerajaan kepada rakyat adalah salah satunya dalam memberikan pendidikan dan program-program latihan yang mencukupi kepada rakyat. Pendidikan sangat penting kerana dengan ilmu pengetahuan yang diberikan, rakyat dapat mengeluarkan diri mereka daripada zon kemiskinan itu sendiri dan mencari pendapatan sendiri. Fokus kerajaan sepatutnya lebih tertumpu kepada masyarakat di luar bandar, bukan sahaja masyarakat di bandar, untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Hal ini kerana jika kerajaan gagal melaksanakan misinya, rakyat sendiri tidak mampu untuk mengeluarkan diri mereka dari zon kemiskinan kerana mereka tidak mempunyai keupayaan untuk memajukan kehidupan mereka. Selain pendidikan, program-program latihan yang berorientasikan perniagaan dan keusahawanan turut memainkan peranan yang penting dalam membasmi kemiskinan di Malaysia. Kerajaan Malaysia menyedari bahawa program-program sedemikian mempunyai potensi yang besar untuk membantu golongan miskin untuk menara kehidupan mereka dan menambahkan pendapatan. Program-program seperti Satu Azam dan Tekun telah dilaksanakan, dan kerajaan telah mengeluarkan sejumlah bajet yang besar dalam menghasilkan program-program seperti ini. Dan ia bukanlah sesuatu yang akan merugikan mana-mana pihak, kerana program-program seperti ini berpotensi besar untuk menambahkan pendapatan dan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada golongan-golongan miskin yang tidak berkemampuan ini. Namun demikian, walaupun terdapat pelbagai ancaman dan alasan luar yang menggambarkan persepsi negatif tentang agama Islam berkaitan dengan kemiskinan, kita sebenarnya ambil cakna dan tahu bahawa segala solusi dan penyelesaian yang kita perlu selesaikan sebenarnya hanyalah dengan satu solusi, iaitu berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana dalamnya terdapat pelbagai sistem dan cara penyelesaian yang telah ditekankan dan diajarkan oleh Allah SWT supaya kita menjadikan panduan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Apa yang dapat kita buktikan bahawa antara jalan penyelesaian yang Al-Quran mengsyorkan adalah cara penyelesaiannya seperti di dalam perbincangan kita tadi, iaitu melalui zakat, sedekah, baitul mal, dan apabila kita mempraktikkan semua perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, maka insya-Allah kita akan menjumpai jalan penyelesaian terhadap kemiskinan yang berlaku walaupun perkara itu tidak berpenghujung. Sebagai penutup, akhirnya apabila kita menjumpai titik penyelesaian terhadap kemiskinan dengan sistem dan cara yang betul, hasilnya kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus politik dan kesejahteraan sosial di dalam negara turut mencapai keharmonian dan kemakmuran.